Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila ruhi al-alim Syaiwan Daud bin Syaiwan Abdullah bin Syaiwan Idris al-Fatani. Wa ila ruhi Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi'i. Wa ila ruhi Abu Hasan bin Ismail al-Ash'ari. Wa ila ruhi Abu Mansur Muhammad bin Mahmud al-Maturidi. Thumma ila arwahi walidina wa masyayikhina wa alimina wa tabi'il kuki alaina ajma'in. Thumma ila arwahi amwatil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Inna Allah yaghfiru lahu wa yarhamuhu wa yu'li darajatihi fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima uliqa wal khatim lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil mukarrabin. Ya hayyu ya qayyum ya rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Muka surat 111 berkenaan dengan solat sunat tahajud. Sembahyang sunat tahajud ialah sembahyang malam selepas tidur. Jadi sebelum tidur tak dinamakan tahajud. Sekurang-kurangnya 2 rakaat atau 4 rakaat atau 6 rakaat, atau yang lebih afdalnya ialah 8 rakaat. Ia dilakukan bersendirian, tidak dituntut berjemaah. Jika Nabi melaksanakan solat sunat tahajud adalah perkara wajib baginya, tetapi bagi umatnya hukum dia ialah sunat sahaja, tak diwajibkan. Jadi apabila hendak melakukan solat tahajud, hendaklah setelah melaksanakan solat isyak. Setelah melakukan solat fardu isyak. Jadi kalau dia dah solat, dah melaksanakan solat fardu isyak, tetapi belum tentu dia boleh melaksanakan solat sunat tahajud. Kerana apa? Dia belum tidur. Tetapi andai kata dia dah tidur, wahal dia belum solat isyak lagi. Faham? Katakan lepas maghrib dia tertidur. Dia tertidur sampai pukul 11 malam ataupun pukul 12 malam. Dia dah tidur ni. Jadi dia bangun, dia ambil wudu, bolehkah dia solat sunat tahajud? Boleh tidak? Tak boleh. Faham? Dia kena melaksanakan ataupun tunaikan kewajipan, iaitu solat fardu isyak. Kena melaksanakan solat fardu isyak. Jadi kerana kata dia tidak melaksanakan solat fardu isyak, maka solat tahajud yang dilakukan tu sia-sia saja. Solat tahajud yang dilaksanakan tu sia-sia.
andai kata dia tidak melaksanakan solat fardu isyak terlebih dahulu. Kewajipan ni kena dulu, barulah buat perkara sunat. Ini buat perkara sunat tetapi buat perkara wajib tak ada. Yang tu salah. Faham? Jadi solat tahajud ni termasuk dalam perkataan qiyamul lail. Qiyamul lail. Apa maksud qiyamul lail? Qiyam bangun. Al-lail ialah malam. Termasuk sekali dalam kalimah qiyamul lail, itu bangun malam. Ya. Tapi bila sebut bangun malam ni tak semestinya dia melaksanakan solat sunat tahajud. Tak semestinya dia melakukan solat sunat tahajud. Banyak solat-solat yang lain. Faham? Di antaranya solat sunat hajat, solat sunat taubat, solat sunat tasbih. Itu di antaranya. Itu dinamakan bangun malam. Jadi kalau ada orang kerja jaga, dia bangun malam, dia jaga malam. Dia jaga malam, itu dinamakan qiyamul lail. Qiyamul lail. Tetapi kena ambil kesempatan. Dia kena ambil kesempatan. Contoh, dia seorang jaga, atau kerja jaga kan. Kerja masuk pukul 7 malam, balik 7 pagi. Itu dinamakan qiyamul lail juga. Bangun malam, berjaga malam kan. Tak semestinya kena tidur dulu lepas baru bangun, bukan. Itu bab berkaitan dengan solat sunat tahajud. Faham? Jadi apabila orang yang bekerja jadi jaga malam ni, dia berjaga malam, dia boleh baca Al-Quran, boleh berzikir. Itu termasuk ibadah qiyamul lail. Termasuk. Bila cakap bangun malam ni, tak kisah ibadah apa kita nak laksanakan. Sama ada kita baca Al-Quran, berzikir, ataupun kita solat. Faham? Itu dinamakan qiyamul lail. Baik. Lafaz niatnya usolli sunnatat tahajjudi rak'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang sunat tahajud 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Jadi kalau kita nak solat sunat tahajud, lintasan dalam hati hanya 2 perkara saja. Iaitu apa? Qasad dan ta'yin sahaja. Jadi untuk niat, lintasan niat ni, kalau solat fardu dia ada 3. Qasad, ta'arud, ta'yin. Sahaja aku solat fardu zuhur, sahaja aku solat fardu asar, sahaja aku solat fardu maghrib, sahaja aku solat fardu isyak, sahaja aku solat fardu subuh. Itu bab berkaitan dengan fardu. Tetapi kalau solat sunat hanya 2 perkara saja, tak perlu lintasan ataupun nyatakan fardu. Sahaja aku solat tahajud, itu saja. Lepas kita iaitu lafaz takbir, takbiratul ihram tu, barulah kita sambungkan dunia niat tu 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Macam tu cara dia. Contoh, Allah dalam hati tu, dalam lintasan tu, ketika kita lafaz tu, Allah sahaja aku solat sunat akbar, tersambung balik 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Faham? Kalau kita solat ba'diyah, Allah sahaja aku solat ba'diyah akbar, 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Jelas? Baik, solat sunat mutlak. Sembahyang sunat mutlak tidak mempunyai waktu dan sebab. Tak ada sebab dan tak ada waktu. Macam kita nak solat hajat, bersebab. Bersebab. Ia boleh dikerjakan pada waktu malam atau siang.
Sembahyang sunat mutlak pada waktu malam itu lebih afdal daripada sembahyang sunat mutlak pada waktu siang hari. Jika sembahyang sunat mutlak itu dikerjakan pada malam hari, hendaklah dilakukan setiap 2 rakaat 1 salam. Jika dikerjakan pada siang hari, hendaklah dilakukan setiap 4 rakaat 1 salam. Terus. Jadi 4 rakaat 1 salam. Kalau siang hari 4 rakaat 1 salam. Tetapi kalau pada waktu malam 2 rakaat 1 salam. Jelas? Tak ada sebab. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala. Kerana rindu kepada Allah Ta'ala. Seorang ulama mengatakan, aku suka solat mutlak ni. Tak ada sebab. Kerana apa? Kerana semata-mata ikhlas beribadah kerana Allah Ta'ala. Rindu. Seorang wali Allah di kalangan perempuan, iaitu Rabi'atul Adawiyah. Dia satu hari, maksudnya sehari, dia melakukan solat sunat sebanyak 1000 rakaat. 1000 rakaat. Kerana apa? Kerana kerinduannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada sebab. Bukan sebab. Dia solat tu bukan bersebab. Bukan sebab waktu ni, bukan solat ba'diyah. Jadi bila dah habis solat ba'diyah tu, dia solat lagi. Tetapi tidak berkaitan dengan solat ba'diyah. Faham? Itu dinamakan solat sunat mutlak. Jangan ingat orang perempuan tak ada wali. Ada. Iaitu pernah dengar kisah Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah. Pernah dengar kan? Tapi tak tahu kisah wali Allah di kalangan perempuan. Baik. Orangnya zuhud. Zuhud orangnya. Baik. Tuntutan berjemaah pada sembahyang sunat. Sebahagian daripada sembahyang sunat dituntut berjemaah dan sebahagian lagi tidak. Yang dituntut berjemaah ialah sembahyang tarawih, sembahyang witir pada bulan Ramadan. Biasa ni 15, 16 Ramadan. Siang 15, malam 16. Betul? Tarawih kan? Dituntut berjemaah. Sembahyang 2 hari raya, iaitu berjemaah tu maksudnya yang Allah SWT Muhammad untuk baca doa kunut daripada awal sampai habis, baca witir, maksudnya daripada tarawih awal sampai habis, sampai akhir. Dituntut iaitu sembahyang witir di dalam bulan Ramadan. Dan sembahyang 2 hari raya dituntut berjemaah. Sembahyang gerhana matahari, sembahyang gerhana bulan, dan sembahyang minta hujan. Manakala yang lain tidak dituntut berjemaah. Tidak dituntut. Ada kata nak buat boleh tak Ustaz? Saya nak buat solat hajat berjemaah. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Ustaz, kalau saya nak buat solat sunat tasbih berjemaah, boleh tak? Boleh. Cuma tak dituntut saja. Faham? Kelebihan memelihara sembahyang. Kita memelihara sembahyang. Bila cakap memelihara sembahyang ni, sentiasa istiqamah dalam menunaikan solat fardu. Itu maksudnya. Bukan hari ni sembahyang, esok tak sembahyang. Subuh sembahyang, asar tak sembahyang. Faham? Contoh lagi, esok saya nak sembahyang subuh penat, letih malam ni aku dah cukup. Buat solat ba'diyah, solat apa macam-macam solat dah. Subuh aku tak boleh bangun. Tak boleh. Itu dinamakan bukan memelihara solat. Faham? Bila cakap memelihara solat ni iaitu menunaikan atau istiqamah dalam melaksanakan 5 waktu. Iaitu apa? Zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Ini kena pelihara. Jangan ada ponting-ponting. Kejap buat, kejap tak buat. Bila kejap buat, kejap tak buat, itu tidak dinamakan memelihara sembahyang. Baik.
Sebaiknya kita memelihara segala sembahyang tersebut sedaya mungkin, terutama pada saat-saat kita mengerjakan sembahyang malam, kerana ia sangat berat ke atas seseorang tetapi menjadi ringan jika dibuat berterusan. Berterusan cakap Melayu, cakap Arabnya ialah istiqamah. Dan bersabar dengan kepayahannya, dengan melawan hawa nafsu pada peringkat permulaannya. Kemudian dari usaha itu dibukakan baginya. Jadi bila kita belajar ataupun kita melaksanakan solat-solat sunat pada waktu malam dan sebagainya, ataupun perkara-perkara yang baik, maka Allah bukakan pintu-pintu ataupun pintu-pintu arifin itu. Arifin ni maksudnya pengetahuan. Arif maksudnya pengetahuan ataupun pintu-pintu mengenal. Itu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian dan kemanisan bermunajat dengan Allah Azza wa Jalla. Kemanisan dia lazat, bukan kemanisan lazat minum air mandi dan sebagainya. Dia beribadah, dia rasa nak buat lagi. Rasa nak buat lagi tu. Kalau siapa ada rasa macam tu, betul lah tu. Kemanisan beribadah. Jadi kalau kadang-kadang semayang tak ada kemanisan ni, aduh, bila nak habis semayang ni? Panjang pula imam baca. Panjang pula imam baca. Kalau baca panjang pun komplain, baca pendek pun komplain. Apalah imam ni, orang boleh sebab habis baca Fatihah dah rokok. Komplain juga. Apa lagi? Imam baca panjang, imam dia tak tahu ke tengok orang belakang ada orang tua tak ada tua ni. Macam-macam komplain. Jadi kalau kita nak ambil semua komplain orang ni, dah lama imam pun pening. Ingat senang di jawatan imam ni. Kejap lagi kita masuk bab pemimpin. Ingat senang, tanggungjawab besar sebenarnya. Baik. Yang kita yang jadi makmum ni bagian komplain sedap. Sedap kan? Tak boleh macam tu. Kalau banyak komplain ni, suruh dia jadi imam. Betul. Ya? Baik. Dan ia berasa lazat bersunyi dengan Tuhannya. Contoh dia sembahyang solat sunat tahajud sehingga 8 rakaat. Kelazatan dia. Sampai ke subuh. Dia punya kelazatan tu. Bila nak tiba, bila dia dah solat subuh tu, bila nak solat duha ni. Bila dah solat duha, bila nak solat fardu zuhur ni. Kelazatan, kemanisan dia. Jadi kadang-kadang ada dengar waktu azan, dia buat-buat lupa. Oh, dah azan kejap lagi azan. Kejap lagi kita solat. Kejap lagi, padahal boleh solat pada waktu tu. Ni kejap lagi. Faham? Mana nak lebih penting? Solat atau kejap lagi? Padahal boleh solat pada benda yang penting pun. Itu salah satu tak termasuk dalam kelazatan. Kejap lagi lah, main PUBG kejap. Faham tak? Sekarang kan zaman apa? Main game tu kan, PUBG lah, apa lah. Macam-macam sekarang. Dah hayal dia. Jadi selalu main handphone ni, badan kita masuk radiasi kat badan kita ni. Saya bukan doktor. Saya baca info-info. Tak percaya nanti tanya doktor, pakar-pakar. Banyak main handphone, radiasi masuk dalam badan kita banyak. Tu boleh jadi penyakit. Baik. Dia berasa tidak puas berdiri malam apa lagi hendak berasa berat atau segan, seperti yang pernah berlaku kepada orang-orang yang soleh, sebagaimana yang terdapat dalam beberapa riwayat yang masyhur mengenai hal mereka. Ada dari kalangan mereka sembahyang subuh dengan air sembahyang isyak. Air sembahyang isyak dia guna ni untuk sembahyang fardu subuh. Habis Ustaz dia tak tidur ke Ustaz? Ada cara dia. Mungkin diikat di tidi dekat tiang ke, atau diikatkan kakinya, ataupun dia pakai habwa. Tahu habwa ni apa? Habwa ni sunnah Nabi tahu? Habwa ni contohnya ikat dekat mana? Dekat pinggang dan kemudian sampai dekat
lutut macam ni. Dia kata lutut kan. Lutut ikat di antara pinggang sampai ke lutut. Jadi badan akan ditegak. Itu sunnah Nabi sebenarnya. Kalau tengok di Yaman, orang di Yaman banyak mengamalkan, ramai yang mengamalkan sunnah Nabi. Di antaranya pakai habwa. Kalau pernah tengok, kalau pakai Habib kan, dia pakai ada macam selempang. Bukan selempang, dia sebenarnya habwa. Disambung. Kain tu bersambung. Terus dijahit. Jadi bila dia duduk, dia terus pakai lutut dia. Jadi tak lengur. Itu salah satu sunnah Nabi. Jadi kalau kita pergi hukum fiqah, kalau orang tu duduk dalam berkeadaan berwuduk, punggung tetap, tidur ni, dia tersadar, batal tak wuduk dia? Batal tak? Tak batal. Faham? Walaupun dia dah bergolek-golek, tetapi bila dia dalam keadaan sadar tu, punggung dia tetap di bumi. Jadi tak batal. Tetapi kalau andai kata ada orang tegur, tadi tuan share, tadi masa tidur dekat tiang ke atau sebagainya, dah bergolek-golek, guling-guling macam cerita Mustan. Jadi kalau ada orang tegur, baru dikira batal wuduk tu. Faham? Itu namanya punggung tetap di bumi. Kalau baring pun, kalau dia baring, tak mengiring, contohlah, dia tak mengiring, stay baring, ada wuduk ni, belum tidur lagi, baring saja, batal tak? Batal tak? Tak batal. Kena beza baring dengan tidur. Kadang-kadang ada para asatiza yang mengajar, jangan baring, nanti batal solat, nanti batal wuduk. Wuduk tak batal. Yang batalnya kalau dia ada wuduk, kemudian dia baring, dia golek-golek ataupun dia tidur mengiring. Bila tidur mengiring, punggung dia kat bumi tak? Tak. Tapi dah tidur mengiring ni, dah lelap ni, batal atau tidak wuduk dia? Batal tak? Yang ni dah mengiring, tak tetap punggung ni, kan? Dah tidur dah ni, dah mengiring, dah tidur, batal tak wuduk dia? Batal. Tapi kalau dia baring, dia tertidur, tapi punggung dia masih tetap lagi di bumi, kat lantai lah. Senang kata bumi, mana kat bawah ni langit pula, kan? Bumi lah, kan? Termasuk ni istilah fiqah. Jadi batal atau tidak dia baring ni, dia tidur dalam keadaan punggung tetap di bumi, batal atau tidak? Tak batal. Faham? Begitu juga dengan orang yang duduk, punggung masih tetap di bumi, tidur. Maka itulah orang yang mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hendaklah mencontohi mereka. Jika kita tidak mampu melakukan banyak amalan, lakukan sedikit mengikut kemampuan diri. Kalau kita tak mampu buat yang banyak, hendaklah kita melakukan sedikit mengikut kemampuan kita. Menurut suatu hadis, orang yang banyak tidur malam akan bangkit pada hari kiamat dengan keadaan fakir. Fakir. Bila cakap fakir ni yang hina lah. Yang hina. Orang yang banyak tidur malam, bila dibangkitkan pada hari kiamat, dia dalam keadaan yang hina. Bila cakap dia tidur malam ni, maksud kat sini banyak tidur ni, dia tak lakukan solat sunat. Tak kisahlah dia dah bangun, lepas tu nak tidur balik. Contoh dia dah bangun tetap bangun. Jangan bangun aku tersadar, aku dah bangun dah, ada tunggu tidur balik. Bukan macam tu. Dia bangun, contoh dia melakukan solat sunat tahajud, habis 2 rakaat dia tidur balik, tak ada masalah. Dia ada usaha hendak melakukan solat sunat tahajud, walaupun 2 rakaat sedikit, tak ada masalah.
Walaupun 2 rakaat, tetapi berterusan dia buat. Daripada orang yang tidur malam, tak ada apa-apa. Contoh Ustaz, saya pukul 1, pukul 2 susah Ustaz nak bangun Ustaz. Kalau macam tu, solat azan waktu subuh sekarang berapa? 5.46. Betul? 5.46, 5.47. Dah masuk 5.47 kan? Jadi pukul 4.30 dia dah boleh bangun. Kan? Nak mandi, gosok gigi dan sebagainya. Awal Ustaz ialah sebelum waktu subuh tu kita lakukanlah solat-solat sunat. Di antaranya solat sunat tahajud, solat sunat witir, dan sebagainya. Itu artinya dinamakan qiyamul lail. Faham? Dinamakan qiyamul lail. Ala-ala kita nak solat fardu subuh tu, kita apa salah kita bangun awal? Datang ke masjid awal, imam tak marah. Tak ada imam nak marah. Asal kau datang 4.30 ni? Tak ada ni. Awal kau datang. Tuan, dekat masjid saja. Ada seorang profesor selalu datang awal. Kadang-kadang saya awal, dia awal. Saya awal, dia awal. Padahal saya Bilal ni. Bilal kena datang dulu. Dia dah datang, dia datang awal. Tengok siapa zikir dekat sebelah tiang. Profesor. 2 kali 3 kali saya dah nampak, mana saya tahu dia lah. Tak ada orang lain. Siapa nak buka api, takut terperanjat kan. Dia datang awal. Tak ada orang nak marah. Sebab nak kira orang nak beribadah, kita jangan larang. Melainkan lepas waktu isyak, sekarang kita SOP kena ikutlah. Habis solat isyak, dah habis solat ba'diyah, dah boleh bersurat. Kita kena ikut SOP. Tapi kalau untuk solat fardu subuh tu, kita boleh datang awal. Tak nak kita tertinggal, jangan kita let keluar. Kalau boleh, sebelum masuk waktu solat, iaitu waktu azan berkumandang, kita dah ada sembahyang, dah ada ke tempat tu, dah bersedia dah. Kata Nabi SAW, di akhirat nanti datang 3 golongan. Di antaranya muka dia macam seperti cahaya bintang berkelipan. Datang kelompok-kelompok ni di hari kiamat nanti, di pada mahsyar. Di pada mahsyar nanti. Cahaya dia macam bintang saja. Kita tengok bintang macam mana? Cahaya sikit je kan? Kemudian kelompok yang kedua, di pada mahsyar nanti, cahaya dia seperti bulan. Ada cahaya juga. Ada cahaya juga. Kemudian cahaya yang paling terang ialah cahaya matahari. Paling terang bersinar wajah dia. Apa amalan dia ni? Amalannya ialah sebelum waktu azan, dia dah berwuduk dari rumah, kemudian dia dah bersedia untuk solat di masjid. Itu adalah amalan orang yang selalu rutin harian begitu. InsyaAllah dekat akhirat, nak kata Nabi, muka dia seperti, cahaya dia seperti matahari. Bukan muka dia matahari, cahaya dia seperti cahaya matahari. Faham tak? Wajah dia seperti cahaya matahari. Amalkan, InsyaAllah. Orang yang tak solat subuh, wajah dia akan jadi tak bercahaya, tak ada sinar. Walaupun muka dia gelap, hitam, tak semestinya putih tu mesti muka dia bercahaya. Maksud kat sini, muka dia bercahaya dia, kita tengok sedap mata memandang, bercahaya, kita tahu. Jadi kalau orang yang tak solat subuh ni, dia punya rezeki dia ni disempitkan. Rezeki disempitkan. Tu tak solat, tak solat fardu subuh. Kemudian dia dah solat fardu subuh tu satu hal, tu dah bagus. Tetapi lepas tu dia tidur. Tahu waktu subuh lagi tu, dia tidur. Lagi dia sempit. Kata Nabi SAW, di waktu subuh, waktu subhi, maksudnya waktu pagi. Waktu subhi, waktu subhi tu pagi. Bila cakap pagi ni, ada 2 malaikat, kata Nabi. Malaikat yang pertama, orang yang menginfakkan hartanya. Bila cakap harta ni, sama ada uang ataupun makanan dan sebagainya.
di pagi hari, maka malaikat tu akan mendoakan, tambahkan lagi rezeki dia. Tambahkan lagi rezeki dia. Kemudian malaikat yang kedua ni, jangan terperanjat. Malaikat yang kedua ni, dia mendoakan kecelakaan untuk orang yang tak infakkan, atau senang kata tak menyedekah, tak sedekah. Tak sedekah. Walaupun seposen pun kedekut. Seposen pun kedekut nak letak kat dalam tabung masjid. Kedekut. Apatah lagi RM1, dah gila. Tak boleh. Kedekut. Sebab apa? Sedekah ni, sedekah yang kita selalu rutin harian kita buat ni, sebenarnya inilah kita punya bahagian dekat akhirat nanti. Kita nak tahu kita punya macam mana kita punya bahagian nanti, tengok sedekah kita. Berapa banyak kita sedekah. Maksud berapa banyak sedekah ni, kita punya rutin harian tu. Ustaz, saya tak kaya Ustaz, macam ni nak banyak. Maksud saya kat sini rutin harian. Apa yang kita ada duit tu, kita sedekah. Kalau kita tak ada duit, kita ada makanan, kita sedekah. Ataupun kita panggil orang makan, itu pun dianggap infak. Faham? Ustaz, kalau saya tak pergi ke masjid Ustaz, macam saya ni orang perempuan Ustaz, macam mana Ustaz? Buat satu tabung. Buat satu tabung. Tabung infak waktu subuh. Jadi nanti dia kalau dah penuh, sedekah dekat masjid. Sedekah. Semua tu masuk kat masjid. Ataupun nak infak kat mana-mana pun tak ada masalah. Jadi kalau dah penuh pula, jangan tak jadi sedekah. Tak jadi lah. Tak jadi lah kan. Nanti hilang lepas pahala. Baik. Baik. Kemudian, dan orang yang banyak tidur itu hilang berkat umurnya. Hilang berkat umurnya. Dan sia-sia waktu muda yang ada padanya. Sebenarnya amalan yang sedikit tetapi berkekalan adalah lebih baik daripada amalan yang banyak tetapi terputus-putus. Kejap buat, kejap tak buat. Kejap buat, kejap tak buat. Macam rutin harian kita sedekah. Saya selalu sedekah kat masjid. Sedekah. Istiqamah. RM10, RM2, RM1 ke RM10, tak kisah kan? Maksudnya istiqamah amalan tersebut. Apa kata Nabi SAW? Habbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qal. Amalan yang paling disukai Allah ialah berkekalan walaupun sedikit. Dan sunat mengqadakkan sembahyang sunat tersebut jika luput. Masuk kat sini, sunat mengqadakkan sembahyang sunat je. Tetapi kalau sembahyang wajib qada. Faham? Contoh kalau tertinggal waktu asar tadi, tertidur, wajib qada. Ataupun saja tinggal, wajib qada. Tetapi kalau solat sunat, disunatkan hukum dia mengqada solat sunat. Tak wajib. Faham? Tak wajib qada solat sunat, tapi hukumnya sunat mengqada solat sunat. Faham tak ni? Kan? Beza. Kemudian apa doa dia? Allahumma ja'alna minal muhafizina wal muqimina as-salata wal mukhlisina liwajhikal karimi ya rabbal alamin. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang memelihara dan tetap mengerjakan sembahyang tulus terhadap wajahmu yang sangat mulia. Bila kita sebut wajahmu ni, kalau lagi segi terjemahan, lagi segi sudut bahasa, wajahmu ni ialah wajah Allah. Tetapi kita kena takwilkan, maksud kat sini wajahmu ialah sifat-sifat Allah. Bila cakap wajah Allah ni maksudnya sifat-sifat Allah. Faham? Contoh kalau kekuasaan di tangan Allah, contohnya di tangan Allah, maksud kekuasaan lah. Bila cakap tangan Allah ni maksudnya kekuasaan. Kenapa dikatakan sifat-sifat Allah? Contoh kalau kita ada tunang dan sebagainya, contoh lah, tunang sebelum masa nak kahwin tu dia bayang muka tunang dia. Dia bayang muka tunang dia,
kemudian dia bayang dia punya perangai tunang dia, kan, macam-macam. Itu maksud kat sini. Itu nama kita kena takwilkan. Perkataan wajah Allah tu maksudnya sifat-sifat Allah, iaitu Allah ni maha berkuasa, Allah ni maha agung, Allah ni maha tinggi, Allah ni maha pemurah, maha pengasih dan sebagainya. Itu namanya sifat-sifat Allah. Wahai Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Doa ni kena hafal, supaya diri kita ni dapat istiqamah, menjalankan amalan-amalan sunat, baik, ataupun amalan kewajipan untuk diri kita. Baik, muka surat sebelah 114. Tatmimul faidati, penyempurnaan faedah. Tatmimu asal daripada perkataan iaitu tamam. Tamam maksudnya sempurna. Tamam maksudnya sempurna. Tamam, sempurna. Jadi kalau orang nak melaksanakan solat qasar ataupun tamam, bila tamam ni maksudnya tak ada qasar, tak ada 2 rakaat, dia terus 4 rakaat. Macam contoh solat jamak qasar, jamak dan qasar, dia boleh mengurangkan daripada 4 rakaat boleh jadi 2 rakaat. Itu dia yang qasar. Qasar maksudnya pendek. Jadi jangan kalau orang pendek kita panggil pendek, qasar. Jadi qasar pendek, tawil tu panjang. Tawil panjang. Baik. Jadi kalau untuk solat 4 rakaat dia boleh jadi 2 rakaat. Itu dia dengan qasar. Kalau orang nak sembahyang jamak. Kalau orang tu nak sembahyang jamak, buat 4 rakaat. 4 rakaat fardu zuhur, 4 rakaat fardu asar. Itu dia makan tamam. Nanti benda ni, perkara ni kita akan bincangkan. Saya akan ajarkan tentang solat jamak dan qasar. Tapi malam ni kita nak tumpukan pada tajuk. Baik. Ini adalah penyempurnaan faedah pada menyatakan perkara yang berkaitan dengan raja. Raja. Baik. Sultan, raja. Sultan atau raja adalah bayangan di muka bumi. Apa maksud sultan ni? Sultan ni cakap Arab. Sultan ni cakap Arab. Bahasa Melayunya adalah kekuatan, kuasa ataupun kedudukan pemerintah. Faham tak ni? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai perkara yang berkaitan dengan raja. Waqirus sultana wa ajjiluhu fa innahu izzullahi wa zilluhu fil ardi idza kana adla. Muliakanlah sultan dan perbesarkanlah dia. Sesungguhnya dia itu ketinggian Allah Ta'ala dan bayangannya pada bumi apabila dia berlaku adil. Maksudnya kita sanjung orang yang berlaku adil. Senang kata, mudah kata, sultan ni adalah pemimpin. Pemimpin. Pemimpin bagi rakyat, pemimpin dalam kampung, pemimpin apa lagi? Pemimpin masjid, maksudnya pengurusi masjid dan sebagainya. Tapi jangan gelar depan ni, aku sultan. Sabar jangan ustaz lah jom. Yang ni maksud sultan ni pemimpin. Pemimpin. Sultan ni macam-macam sultan ada. Sultan Aulia, Sultan Ulama. Sultan Aulia ni apa maksud dia? Sultan Wali. Wali Allah. Contoh, siapa dia? Syekh Abdul Qadir Al-Jalaini. Dia adalah di antara Sultan Aulia. Di antara wali ni, dia ada sultan dia. Syekh Abdul Qadir Al-Jalaini ni, dia punya karamah dia, takat ni nak jumpa ni belum ada di kita. Yang mana karamahnya, di antaranya anak murid dia Allahumma salli alaihi wasallam.
anak dia diculik oleh bangsa jin. Diculik bangsa jin. Jadi dia mengadu kepada Syekh Abdul Qadir Jalani, "Wahai Syekh, anak aku diculik oleh bangsa jin. Jadi kau tolong dia." Jadi Syekh Abdul Qadir Jalani kata, "Kau pergi satu rumah, satu tempat ni, kau buat bulatan, jadi apa-apa yang datang cubaan, jangan lari, jangan takut. Itu semua cubaan." Kali betul-betul saya ingatkan cerita Pelambi je. Kali betul Syekh Abdul Qadir Jalani cerita ni sama. Jadi andai kata kalau dia tanya, "Apa hajatmu?" Mula-mula kau sebut nama aku. Syekh Abdul Qadir Jalani yang memerintahkan. Jadi dia pergi satu tempat, dia buat bulatan seperti mana yang diarahkan oleh Syekh ni. Dia buat. Jadi pada malam tu macam-macam jin datang. Jin toncek, jin macam-macam datanglah, kan? Datang. Tak boleh nak masuk dalam kawasan dalam bulatan tu. Kalau saya pun takut juga, kan? Macam-macam mau. Tak pernah cuba, kan? Buat apa nak pergi cuba? Baik. Jadi kemudian setelah bermacam-macam jin yang datang cubaan untuk mengganggu iaitu ayah kepada gadis yang dia diculik ni, semuanya bangsa jin gagal. Jadi raja segala bangsa jin datang. Dia datang dengan berkuda. Ingatkan kuda sini ada, kuda bangsa jin ada. Dia datang, dia kata, "Wahai manusia, apa sebenarnya hajat engkau datang ke sini? Untuk apa?" Sebenarnya Syekh Abdul Qadir Jalani suruh aku datang sini. Turun daripada kuda. Siapa yang turun ni? Raja jin turun. Bila Raja Jin turun, jadi semuanya punya pengikut-pengikut ni semua tu turun daripada kuda ni. Semua duduk diam. Dia takut. Dia takut. Dia kata, "Apa sebenarnya yang berlaku?" Dia kata, "Sebenarnya dari jin di kalangan bangsa kau ni telah menculik anak aku. Jadi yang Raja Jin ni memerintahkan kau pergi peksa, kau pergi siasat, jin mana yang culik anak dia ni. Jin ni bukan macam kita nak pergi CCTV tengok, tak ada. Jin ni dia boleh pergi ke sana, pergi sini. Itu jin. Jadi bila ada siasat, rupanya jin kat mana? Dekat China. Jauh. Arab dengan China ke jauh? Kan? China pergi, kan? Dia dah berkenan dengan gadis ni. Dia dah berkenan. Jadi dia kata, "Apa pasal kau culik?" "Sebab cantik." Sebab gadisnya manusia ni cantik. Jadi Raja Jin ni pun hukum jin ni di kalangan bangsa jin. Hukum pancung. Itu apa ni di kalangan Sultan Aulia, iaitu Syekh Abdul Qadir Jalani. Kalau sultan ulama zaman kita ada ke tidak ni? Ada. Tapi dia meninggal lah. Dia tinggal di Yaman. Siapa nama dia? Habib Salim Asy-Syatiri. Dia kalau misal kata perpustakaan terbakar, contoh perpustakaan Bukit Baru terbakar, dia boleh tulis balik. Contoh. Dia boleh tulis balik dia. Bukan tulis kalimah khat tu. Tulis buku, judul buku tu apa, isi dalam tu semua sekali dia boleh tulis. Maksud dekat sini apa kesimpulan dia? Ilmu tu semua dalam kepala dia. Cakap kita apa? Bab agama semua dalam kepala dia. 300 mufti 300 mufti semua belajar dengan dia. Jadi kalau misal kata di antara mufti yang nak keluarkan sesuatu fatwa tanpa melalui dia, maknanya tak laku dia fatwa tu, tak boleh pakai. Betapa alimnya Habib Salim Asy-Syatiri ni. Dia malim. Itu digelarkan Sultan Ulama. Itu bab ulama dan
wali. Kalau kita yang biasa ni, kita guna sultan, iaitu pemimpin. Jadi kalau suami boleh tak digelarkan sultan? Sultan cakap Arab dah, tetapi sesuai untuk gelaran pemimpin yang paling tinggi lah, kan? Baik. Kemudian, muliakanlah sultan dan perbesarkanlah dia, sesungguhnya dia itu ketinggian Allah Ta'ala dan bayangannya pada bumi apabila dia berlaku adil. Bila cakap bayangannya ni, iaitu wakil, ataupun khalifah. Itu maksud dia. Bukan ni bayang Allah ni, tu bayang Allah. Bukan. Contoh dia kata Allah kat atas kan. Oh, Allah kat atas. Tu bayang Allah. Bukan. Itu maksudnya bayangan Allah ni ialah khalifah, wakil. Faham? Contoh, ketika zaman Nabi yang terdahulu, contoh Nabi yang pertama dan Rasul yang pertama, iaitu Nabi apa? Nabi Adam alaihissalam adalah khalifah yang pertama, ataupun bayangan Allah yang pertama yang duduk di bumi. Itu maksud bayangan. Jadi istilah-istilah ni kita kena belajar. Baik. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Khabarkanlah daku wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kehebatan sultan ini yang menyebabkan segala manusia baginya dan segala tubuh badan manusia merendah diri untuknya." Maka Nabi bersabda, maksudnya dia itu bayangan Allah pada bumi. Apabila ia baik, maka balasan pahala baginya, dan sekalian kamu hendaklah bersyukur. Dan apabila ia jahat, maka balasan dosa ke atasnya, dan kamu hendaklah bersabar. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi SAW bersabda, sesiapa yang memelihara rakyat tetapi tidak dipelihara dengan amanah dan nasihat terhadap orang di bawah tanggungannya, maka rahmat Allah Ta'ala yang luas untuk sekaliannya itu menjadi sempit baginya. Jadi bila cakap sultan ke raja ke ni, semuanya adalah definisinya ialah pemimpin. Pemimpin. Tak kisah ada pemimpin JPKK ke, pemimpin pengurusi masjid ke, pemimpin keluarga dan sebagainya. Kalau dia tidak menjalankan tanggungjawab dan amanah, maka Allah Ta'ala akan sempitkan baginya. Itu maksud dia. Kata Malik bin Dinar, aku dapati setengah daripada yang diturunkan dari langit itu. Allah Ta'ala berfirman, aku adalah raja bagi segala raja, dan hati segala raja berada pada tanganku. Bila cakap tangan ni, maksudnya kekuasaanku. Kena takwilkan. Maka sesiapa yang taat kepadaku, maka mereka mendapat rahmat, dan sesiapa yang melakukan maksiat kepadaku. Bila cakap melakukan maksiat ni, iaitu perkara-perkara yang dosa. Faham tak? Bila cakap maksiat ni bukan bererti zina je. Faham? Bila cakap maksiat dia berzina. Maksiat ni cakap perkataan umum. Perkataan umum. Macam contoh rezeki. Rezeki ni perkataan umum. Rezeki anak, rezeki apa lagi? Rezeki kesihatan, rezeki duit dan sebagainya. Asalkan benda kebaikan, itu dinamakan rezeki. Tetapi kalau maksiat ni, contohnya perkara-perkara yang dosa, yang kita laksanakan terhadap Allah SWT. Contohnya, na'udzubillah min zalik, iaitu melakukan itu Allahumma shalli ala Muhammad, minum arak dan sebagainya. Itu pun dikira maksiat. Bila cakap maksiat ni bukan berarti zina sahaja, macam-macam dosa lagi. Baik. Janganlah membiarkan lidah itu membimbangkan kamu, dan jangan mencaci raja, iaitu pemimpin, tetapi bertaubatlah kepada Allah, semoga dilembutkan hati mereka terhadapmu. Ini kata-kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikit lagi. Raja perlu bermuhasabah dan melaksanakan kebenaran. Sewajarnya bagi raja-raja, iaitu senang kata pemimpin-pemimpin, mengingatkan dirinya dan bermuhasabah dengan ayat Al-Quran ini, iaitu firman Allah Ta'ala, Ya Dawudu inna ja'annaka khalifah fil ardi fahkum bainan nasi bil haqq
wala tattabil hawa fayudillaka an sabilillah. Maksudnya, wahai Daud, sesungguhnya kami jadikan engkau sebagai khalifah di bumi, maka hendaklah kamu menghukum di kalangan manusia itu dengan hukum yang sebenar, dan jangan menurut hawa nafsu yang menyebabkan kamu sesat dari jalan Allah Ta'ala. Ayat 26 surah As-Sad. Baik. Surah As-Sad saja. Baik. Jadi pemimpin kena muhasabah diri. Di antaranya ialah kena jaga ibadat solat menjadi keutamaan dirinya. Itu adalah keutamaan dirinya. Apa dia? Solat. Kena muhasabah diri. Dan jadi pemimpin bukan tinggalkan solat, itu salah. Jadi kalau tinggalkan solat, kalau pemimpin tinggalkan solat, maka Allah akan cabutkan sakinah dalam dirinya. Begitu juga orang yang berkahwin dan rumah tangga, masing-masing tinggalkan solat, suami isteri tinggalkan solat, maka Allah akan cabutkan sakinah ataupun cahaya di dalam rumah tangga tersebut, ataupun Allah hilangkan keberkatan di dalam rumah tangga tersebut. Kalau tinggal solat je. Faham? Baik. Yang kedua, memastikan sumber pendapatan bersih, yang bukan haram. Jadi pemimpin ni macam-macam. Yang penting sumber tu bukan daripada haram, mesti bersih. Yang ketiga, menitik berat soal amal ma'ruf dan nahi mungkar. Mesti ada tanggungjawab. Contohnya, rumah sebelah bawa balik perempuan, lelaki bujang ni bawa balik anak dara kat rumah sewa. Tu kita pun cakap, biarkan dia hadir, jangan masuk campur rumah tangga orang. Belum kahwin lagi, kan? Orang tu belum kahwin lagi. Dia kata, buat apa nak campur hal orang semua ni? Itu salah. Kita kena ambil tahu sebenarnya. Kalau kita tak ambil tahu, tak ambil berat, kita tak buat amal ma'ruf nahi mungkar, maka kita pun terlibat sekali. Dan nampak, kita biarkan saja. Ibarat macam contoh, kalau satu tempat yang ada perkara-perkara yang dosa, kalau Allah nak turunkan bala, semua sekali orang alim sekali kena ni. Ada contoh, semut api gigit kat betis kita. Yang gigit tu seekor je semut, habis semua kita bunuh semut. Semut tu naik je dekat betis kita, tak gigit. Yang seekor je gigit, habis semua kita bunuh. Betul? Begitu juga kita yang manusia ni, disebabkan seorang bermaksiat dekat kampung, maka Allah turunkan bala kalau kita tak cegah. Ni bukan masalah jaga tepi kain orang. Faham? Ni masalahnya amal ma'ruf nahi mungkar. Tanggungjawab. Kalau kita tak bertindak, hukum dia berdosa. Kena laporkan kepada pihak yang berwajib. Kepada pihak yang berwajib. Kalau misalnya kata nampak benda tak baik, laporkan. Contoh orang bujang bawa balik anak dara kat dalam rumah dan sebagainya, telefon imam. Imam, ada orang bawa balik anak dara ni betul ke tidak, dia dah kahwin ke belum, imam je tahu. Sebab imam yang nikah kan. Ataupun report kepada ketua pengurusi JBKK, betul ke ni dah kahwin ke belum. Kena siasat. Ingat, jadi pemimpin ni senang. Bila kita jadi pemimpin, bila cakap sesuatu, nak tak nak, benda yang benar, walaupun perit, pahit dan sebagainya, kita kena cakap. Macam terbaru ni, Jabatan Agama Islam minta tauliah kepada semua penceramah. Jadi bila saya bagi tahu kepada ahli jawatankuasa, surau kena mana-mana penceramah ni mesti ada tauliah, mesti ada laporan detail dan sebagainya. Jadi di antara ahli jawatankuasa tak bersetuju. Buat apa ni semua tauliah ni, menyusahkan orang nak ceramah dan sebagainya. Nampak? Baru minta tauliah, bukan suruh buburan surau. Faham? Kalau suruh buburan surau tu boleh dia buat demo. Ni baru minta tauliah, bukan minta tauliah kau.
Contoh. Jadi kalau jabatan mufti tak ada tapisan tauliah ni, maka macam-macam fahaman masuk dekat masjid dan surau. Contoh fahaman Wahabi, Syiah, Mu'tazilah, ayat pinda, mak lipat dan sebagainya, macam-macam. Anak asal limau le. Yang kita tahu anak asal rimau kan? Bukan limau. Anak asal tu jual limau, biji limau. Nak sedapkan ajaran sesat, anak asal rimau. Bukan. Jadi kalau jabatan mufti tak ada tapisan ni, macam-macam orang yang boleh ajar dekat masjid dan surau. Jadi institusi mufti ni kita jangan pertikaikan. Kalau apa jabatan mufti minta tu kita bagi. Jangan pertikaikan. InsyaAllah setakat ini saja yang saya dapat sampaikan. Apa yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang daripada masa saya sendiri, maka saya akhiri dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa 'ilman wa sakhkhar lana ma'alahu lal jibal wasahbina wa tayrukuna fa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.